Dania berlari sambil menjerit memanggil ibunya yang sedang sibuk memasak di dapur. Ibu! Sambil membawa telefon bimbitnya, Dania menunjukkan keputusan UPU untuk meneruskan pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda kepada ibunya. Astaghfirullahalazim Dania. Terkejut ibu. Dah kenapa jerit pagi-pagi ni sayang? Ibu tengok ni ibu, kakak dapat masuk Universiti Malaya. Dania menghulurkan telefon kepada ibunya. Alhamdulillah anak ibu. Ibu bangga dengan Dania. Tapi ibu... Nak sambung belajar pun ada tapi-tapi ke? Lepas ni, ibu seorang-seorang dah kat rumah. Kakak dah tak ada kat rumah nak teman ibu masak, teman ibu beli barang semua tu. Kakak ni kan ada ayah dengan adik-adik awak di rumah. Mereka lah yang akan temankan ibu. Ya, ibu berkahwin lagi selepas beberapa bulan abah meninggal. Awalnya agak sukar untuk menerima, tetapi kerana kasihan melihat mak keseorangan, Dania terima seorang ayah tiri dan 2 orang adik tiri kembar. Pada keesokan harinya, Dania pergi menjenguk kubur arwah ayahnya. Dania ingin menyampaikan khabar gembira kepada ayahnya. Walaupun sudah bertahun-tahun ayahnya pergi meninggalkan mereka, namun tidak pernah sekalipun sosok seorang ayah ini hilang dalam ingatannya. Setiap berita suka ataupun duka pasti dikabarkan. Assalamualaikum Abah. Dania datang ni. Dania mencabut rumput yang tumbuh di sekeliling kubur ayahnya dan membentang tikar mengkuang yang dianyam oleh arwah neneknya. Selepas itu, Dania membaca Al-Fatihah dan bacaan Yasin agar ayahnya tenang di alam baru. Selesai sahaja bacaan doa, Dania mengusap batu nisan ayahnya. Abah, Dania rindu Abah. Air mata kerinduan tiba-tiba jatuh membasahi pipi Dania. Kerinduan yang tidak mampu diungkap dengan kata-kata ini amatlah sakit kerana hanya mampu diluahkan dengan tangisan. Abah, kakak dapat masuk Universiti Malaya. Kakak gembira sangat-sangat sebab dah dapat tunaikan janji kakak. Tapi sedih juga sebab nanti terpaksa tinggalkan ibu. Alamak Abah, hari nak hujan ni. Kakak balik dulu ya. Maaf, hari ni kakak tak dapat nak cakap lama-lama dengan Abah. InsyaAllah, hari lain kakak datang lagi. Assalamualaikum Abah. Hari yang dinanti-nantikan oleh Dania telah tiba. Itulah hari dia bakal meninggalkan keluarganya untuk menyambung pelajaran di negeri orang. 3 buah bagasi besar serta 2 buah beg sandang dibawa. Ada barang lagi tak? Semua dah bawa? Dokumen penting dah masukkan? Baju dah cukup? Bertubi-tubi soalan yang ditanya oleh ibu Dania. Oleh kerana perjalanan 2 beranak nanti jauh. Sebab itulah ibu Dania memastikan tiada barang yang ketinggalan. Ayah, Dania jalan dulu ya. Dania bersalaman dengan ayah serta kedua-dua adik tirinya. Mereka tidak dapat menghantar Dania kerana ayahnya perlu menghantar adik-adiknya ke sekolah. Selepas bersalaman, mulalah perjalanan Dania bersama ibunya. Semakin jauh jarak kilometer, semakin berat rasanya. Semua memori indah bersama ibunya tiba-tiba muncul dalam fikirannya. Cubalah Abah masih hidup. Mesti Abah pun ikut hantar aku. Dan Abah juga yang paling semangat nak hantar aku. Dania, bangun. Doktor dah sampai. Zulaika, sahabat Dania sejak sekolah rendah lagi. Zulaika adalah antara orang yang mengetahui kehidupan Dania. Tidak pernah sekalipun mereka bergaduh dan mereka juga bagaikan adik-beradik kerana sentiasa bersama. Good morning, class. Today, we are going to learn about statistics. I'm sure all of you already learned this during your high school or matriculation, right? Bermula sesi pengajaran dan pembelajaran.
Walaupun mengantuk, Dania mencuba sebaik mungkin untuk kekal fokus. Okay, guys, that's all for today. If you have trouble in understanding those, come and see me, okay? I'll teach you personally. Dr. Wani pun melangkah keluar dari kelas. Semua pelajar mengemas barang mereka dan bergerak ke kafe untuk makan tengah hari. Weh, jom makan Kak Subaidah, aku belanja. Wah, serius lah. Jom. Mereka pun berjalan menuju ke kantin. Kafe Subaidah sudah tidak asing lagi antara semua mahasiswa. Semuanya akan mengisi perut di kafe ini. Sedap, murah, berbaloi. Zulaika dan Dania makan sambil berbual-bual panjang. Selesai sahaja makan, mereka meneruskan perjalanan mereka untuk ke kelas berikutnya. Selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi Dania, selamat hari jadi. Oh, Zul, terima kasih. Dania bangun dan memandang kek yang dibawa oleh sahabatnya itu. Perisa vanila merupakan perisa yang amat diminati oleh Dania. Tiada perisa lain yang mampu mengalahkan perisa vanila. Dia menggapai telefonnya dan membuka mesej yang dikirim oleh ibunya. Assalamualaikum anak ibu. Anak ibu sekarang mesti sedang lena dia buat mimpi. Ibu sengaja bagi mesej awal pagi buta ni sebab nanti pagi ibu ada mesyuarat. Jadi tak dapat nak telefon kakak. Ibu pun tak nak ganggu masa tidur kakak. Ibu tahu kakak penat sebab ibu pernah berada dalam situasi kakak dulu. Kakak, ibu sangat bertuah kakak masih ada bersama ibu. Ibu sedar ibu bukan ibu yang sempurna. Sebenarnya, ibu akan ke Korea esok. Ayah dan adik-adik pun ikut. Lama sikit kami kat sana nanti sebab ibu banyak urusan. Ibu minta maaf sebab baru bagi tahu kakak hari ini. Ibu sibuk sangat. Tak sempat nak telefon kakak. Kakak, awak jaga diri elok-elok tau di sana. Ibu tak ada kat sana nak pantau kakak. Selamat hari jadi sayang. Dania terkilan membaca mesej yang dikirim oleh ibunya. Tergamak ibunya meninggalkan Dania keseorangan tanpa sesiapa di Malaysia. Air mata Dania jatuh. Dahulu, tidak pernah sekalipun ibunya lupa akan Dania. Tetapi sekarang, selepas mempunyai keluarga baru, Dania semakin dilupakan. Dania merasakan dirinya seakan-akan anak tiri. Ingin memberontak, tapi dia sudah tidak dapat berbuat apa-apa kerana ibunya telah menguruskan segalanya sebelum mereka berangkat dan Dania faham akan kesibukan ibunya. Dania mengikhlaskan semuanya. Malang tidak berbau. Dania disahkan menghidap COVID-19. Dia terpaksa dikejarkan ke hospital kerana keadaannya yang sangat lemah. Di saat sakit, kasih keluargalah yang Dania amat perlukan. Namun, keluarganya yang beberapa bulan lepas berada di Korea seakan-akan telah melupakannya. Assalamualaikum Daniel, macam keadaan awak? Dah makan ubat? Baik, Nes. Baru je lepas makan ubat tadi. Baik, saya akan periksa tekanan darah awak. Selesai sahaja diperiksa oleh jururawat, Dania cuba menelefon keluarganya, tetapi panggilan terputus. Kenapa tiada seorang pun yang angkat telefon? Mereka sibuk sangat ke sampai lupakan Dania? Ibu, Dania rindu ibu. So, everything is good, you can discharge today. Dania hanya mengangguk. Tiada terima kasih, malah tiada senyuman pun yang terukir di bibirnya. Hey Zat, where are you? Sabar, Sat. 5 minit lagi aku sampai. Ish, cepatlah bodoh. Semaklah aku tunggu sini. Ish, makcik ni tak ada mata ke? Maaf dek, makcik tak sengaja. Tak sengaja. Semaklah. Zulaika yang melihat kejadian itu terus menolong makcik tersebut. Makcik okey?
dan meminta maaf atas perbuatan kawannya itu. Zulaika pada awalnya ingin menjemput Dania, namun Dania sudah naik kereta kawannya. Dia sudah maklumkan kepada Dania bahawa dia akan menjemputnya, tetapi tidak dibalas oleh Dania. This is your first time coming here, right, baby? Yes, this is my first time. No worries, baby. Let's enjoy it. Girls, here's your drink. Enjoy. Thanks, baby. Dania menghabiskan malamnya di kelab malam bersama kawan-kawan orang luar yang dia kenali di laman Facebook. Hey Dania, Hey Zack. you have a presentation right tomorrow? Lantak lah. Malam ni aku nak enjoy je. Padulah babe. Nah, minum ni. Aku belanja. Dania menghulurkan secawan alkohol kepada Zack dan mereka mulai mabuk-mabukan. Grup 5, mana seorang lagi? Korang tahu kan korang ada presentation hari ni? I'm sorry, doctor. I've already contacted Daniel but missed call. Dania ni kenapa Assignment pun dia tak hantar. Ada siapa-siapa tahu apa masalah dia? Zulaika? Zulaika hanya menggelengkan kepala. Dia juga tidak tahu kenapa sahabatnya itu berubah secara drastik. Dia sudah berusaha untuk menelefon Dania tetapi tidak diangkat. So, doctor, what should we do now? Still proceed? Okay, just proceed. Later I deduct Dania's mark. Pada malam yang sayu, Dr. Wani menghabiskan masa yang terluang untuk menyiapkan rakaman video pembelajaran untuk kelasnya esok. Doktor, tengok video ni. Video apa pula ni? Tanpa memikir panjang, Dr. Wani pun menekan pautan Twitter itu dan melihat video yang dikirim oleh anak muridnya. Masya Allah. Dania, kenapa Dania berubah sangat ni? Dr. Wani melihat Twitter milik Dania dan melihat semua yang dimuat naik oleh Dania dalam Twitternya. Ayat-ayat sentimeter yang seakan-akan menggambarkan Dania berada dalam tekanan. Dr. Wani masuk ke dalam bilik tutorial dan sudah menjangkakan bahawa Dania tidak akan masuk ke dalam kelas. Beliau mulai menjalankan misinya untuk membantu mengembalikan Dania yang dulu. Alright class, before we start, I have a big plan for Dania. I know everyone missed the old Dania, right? So, I need all of you to upload your videos which are memories of you with Dania in your TikTok. Dr. Wani menjelaskan semua rancangannya dengan penuh teliti. Maksud doktor, kita boleh muat naik kenangan kita bersama Dania dalam TikTok dan bagi pesanan moral kat dia melalui video kita tu. Betul tu Zulaika. Yang lain tu faham tak? Wah, menariklah idea doktor ni. Faham, doktor? Tapi, video ni awak boleh buat kat rumah nanti ya. Sebab sekarang kita nak teruskan topik kita yang kemarin. Hello, Daniel. Hello Michael. Why? Open your TikTok now. You are getting famous. Huh? What do you mean? Dania terus membuka TikToknya. Alangkah terkejut Dania melihat banyak video yang terdapat gambarnya tular dan antaranya ialah videonya bersama Zulaika. Kemarahan Dania semakin membuak lalu dia pun menelefon Zulaika. Kau dah gila ke? Assalamualaikum Dania. Kau tak payahlah nak berlagak alim dengan aku. Baik kau padam video yang kau letak kat TikTok tu. Cepat. Dania, saya rindu awak yang dulu. Kalau awak tak okey, awak bagi tahulah saya. Saya boleh tolong. Tak payahlah. Aku tak perlukan pertolongan kau. Dah. Belum sempat Zulaika berkata-kata, Dania terus matikan telefon dan menyekat kenalan Zulaika dalam telefonnya. Doktor, boleh tak kalau kita hentikan misi doktor ni? Kenapa ni Zulaika? Kenapa mata awak bengkak? Awak okey?
Zulaika menceritakan semua yang telah berlaku malam kemarin kepada Dr. Wani. Namun, Dr. Wani tetap tekad untuk meneruskan misinya. Dania melihat gambar keluarganya yang dimuat naik oleh ibunya di Facebook. Ibu, kenapa ibu tak telefon kakak? Kenapa ibu tak jawab mesej, tak jawab telefon kakak? Ibu dah lupakan kakak ke? Kerinduan yang mendalam terhadap keluarganya sukar untuk diluahkan dengan kata-kata. Tanpa disedari, air mata membasahi pipi Dania. Tiba-tiba, notifikasi pesanan Dania berbunyi. I'm with you. Siapa ni? Dania membaca pesanan yang diberikan oleh Twitter yang bernama I'm with you. Individu tersebut seakan-akan mengetahui Dania tidak baik-baik sahaja. Hai, awak okey? Pertanyaan yang dikirim oleh individu tersebut. Entah kenapa malam itu terasa semua bebanan yang ditanggung oleh Dania semakin ringan. Walaupun dia tidak mengenali individu tersebut, tapi Dania berasa selesa meluahkan isi hatinya kepada individu tersebut. Seminggu telah berlalu, Dania merasakan dirinya yang dahulu telah kembali. Dia amat bersyukur kerana individu I'm with you itu banyak membantunya untuk mengawal emosi dan tekanan yang dihadapinya. Pada hari ini, Dania harus ke pejabat dekan untuk mengambil surat amaran kerana dia sudah beberapa hari tidak hadir ke sekolah. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Dania. Have a seat. Did you know why I called you to meet me? Yes, Prof. I give you a warning letter as you didn't come to class for more than 3 days. Dania menyambut surat amaran yang dihulurkan kepadanya dan mengucapkan terima kasih. Dania, I know you face many problems and I know it is difficult for you to handle them. I would like to let you know that God will not test us beyond our ability. Many people out there love and care about you. It is okay to grieve, to cry and heal, okay? Okay, Prof. Thank you for giving me such a kind word. Usai sahaja berjumpa dekan, Dania pergi ke pejabat Dr. Wani untuk meminta maaf dan menghantar tugasannya. Memang sudah terlambat, namun Dania berharap agar Dr. Wani memaafkannya. Sampai di pejabat Dr. Wani, Dania tidak melihat kelibat Dr. Wani di mejanya. Hanya melihat komputer riba milik Dr. Wani dan di skrin komputer itu terpapar akaun Twitter. Huh? I'm with you. Bukan ni ke orang yang selalu dengar cerita aku tu? Kenapa Dr. Wani ada akaun orang tu? Dania, have a seat. Thank you, Doctor. How are you today, Dania? I'm good. Thank you. Dania menghulurkan tugasan matematiknya kepada Dr. Wani. Doktor, Dania minta maaf sebab terlambat hantar tugasan. Dania harap doktor masih boleh terima tugasan ni dan maafkan Dania. Saya dah lama maafkan awak, Dania. Tapi, untuk tugasan ni, saya tak dapat buat apa-apa lagi sebab saya dah masukkan semua markah dalam sistem. Tak apa, Doktor. Janji doktor maafkan Dania. Doktor, boleh tak saya nak tanya? Apa dia? Doktor kenal I'm with you. Ya, sayalah individu yang bernama I'm with you tu. Dania terkejut dan hilang kata-kata. Rupanya, individu yang mendengar semua luahan hati Dania merupakan pensyarahnya sendiri. Orang yang dia benci kerana telah membuat misi tidak masuk akal itulah orang yang banyak membantunya dari segi emosi. Saya minta maaf sebab saya menyamar. Saya buat macam ni sebab saya nak kamu anggap saya sebagai kawan. Dan saya tahu, media sosial ni antara medium yang terbaik untuk membantu dan menyebarkan pentingnya menjaga kesihatan mental. Kalau awak tahu yang bagi pesanan tu ke awak ialah saya, mesti awak rasa malu nak bagi tahu semua masalah awak. Sebab tu saya terpaksa menyamar. Dania lekas bangun dan memeluk Dr. Wani. Doktor tak payah minta maaf. Dania yang seharusnya minta maaf ke doktor sebab tak hormat doktor, tak datang kelas sekolah doktor. Dah, jangan sedih.
Saya ada kejutan untuk awak. Ibu, ayah, adik. Dania berlari ke arah keluarganya dan memeluk mereka. Tangisan mereka memenuhi ruang pejabat Dr. Wani. Akak, ibu minta maaf. Ayah pun minta maaf juga. Kami diragut, Dania. Telefon ibu, ayah dengan adik-adik Dania kena ambil. Ibu nak balik Malaysia. Tapi kena uruskan banyak benda sebab semua dokumen kami hilang. Dania hanya membalas dengan senyuman. Dia sangat gembira kerana akhirnya dapat melepaskan rindu terhadap keluarganya. Rupanya, Dr. Wani lah yang membantu mengembalikan keluarga Dania. Dr. Wani telah cuba menelefon ibu Dania tetapi tidak berjaya. Akhirnya, Dr. Wani menelefon pejabat mereka. Di situ, Dr. Wani menceritakan semuanya dan mereka mengatakan dari awal lagi mereka ingin balik tetapi dokumen mereka semua diambil oleh penjenayah. Jadi, Dr. Wani juga telah membantu keluarga Dania untuk menjaga dan membawa Dania yang dulu kembali. Sejak peristiwa itu, Dania mulai sedar setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Dia sangat bersyukur kerana keluarganya sudah kembali ke pangkuannya. Sudah terang lagi bersuluh juga, Dr. Wani menggunakan media sosial dengan bermanfaat di mana beliau memberi kesedaran kepada pelajar yang hilang arah dalam kehidupan. Dr. Wani juga banyak memuat naik video-video berilmiah dalam akaun Twitternya.